إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan, perempuan, para jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali setelah dimatikan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah bangunkan kembali kita daripada tidur, iaitu mati kecil. Yang kita bila bangun tidur, kita disarankan untuk membaca doa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah bangkitkan kita kembali daripada mati yang kecil. Seterusnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini setelah Allah bangunkan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita walaupun tadi sebelum subuh hujan, tapi Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekuatan iman kepada kita, taufiknya kepada kita, dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini melaksanakan solat fardu subuh. Seterusnya Allah letakkan kita terus di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, duduk di dalam majlis ilmu yang besar ganjarannya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala amal kita Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan perjalanan hidup kita pada pagi ini, daripada kita bangun tidur hinggalah kita tidur kembali pada malam hari nanti, Allah Subhanahu wa taala pandu, Allah SWT bantu dengan taufik dan hidayahnya, mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, kita ini pada zaman ini kita hidup di dalam zaman iaitu akhir zaman. Kita memang hidup di akhir zaman, zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zaman akhir zaman, yang mana selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Maknanya telah ditutup kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, yang menunjukkan dunia ini tidak akan diberikan lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hidup di akhir zaman. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di akhir zaman. Maknanya kita kena terima hakikat yang kita ini hidup di akhir zaman, yang mana
kita akan sampai ke akhir dunia ini, iaitu yang mana dunia ini akan dilenyapkan. Dunia ini akan dilenyapkan, iaitu dipanggil dengan hari kiamat. Dunia ini akan hancur keseluruhannya. Sampai masanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kiamatkan dunia ini. Semuanya akan hancur. Manusia akan hancur, dunia akan hancur, alam ini akan hancur pada ketika itu. Jadi kita ini hidup di akhir zaman. Dan di akhir zaman ni banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, yang mana di akhir zaman ni penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Akhir zaman ni dunia penuh dengan fitnah. Kita ini, setiap manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita di dunia ini tidak lari daripada menempuh fitnah. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah? Fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu ujian. Bukan sekadar yang kita biasa faham. Fitnah itu yang kita faham biasanya, fitnah itu kita menuduh seseorang tanpa dia melakukan perkara tersebut. Itu yang kita faham. Memang itu sebahagian daripada fitnah, tetapi makna yang sebenar fitnah tersebut adalah ujian. Fitnah adalah ujian. Sama ada ujian tersebut nikmat yang Allah berikan kepada kita, ataupun mudarat, ataupun ujian dari segi bencana, ujian dari segi kesusahan. Itu dinamakan dengan fitnah. Ujian pemimpin yang tidak adil, ujian masyarakat yang dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitnah, itu ujian. Bukan sekadar fitnah tersebut yang kita faham, kita tuduh seorang yang tidak melakukan perkara tersebut. Tapi fitnah yang dimaksudkan dengan fitnah yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ujian. Yang mana di akhir zaman fitnah ini berleluasa, terlampau banyak fitnah ini, terlampau besarnya fitnah ini, sehinggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya yang saya baca di awal tadi, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potong-potongan malam yang gelap. Seseorang pada pagi harinya beriman dan pada petangnya telah menjadi kafir, atau petangnya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Nabi ingatkan kepada kita, akhir zaman ni segerakanlah beramal. Segerakanlah beramal. Jangan kita tangguh-tangguh, jangan kita tunggu-tunggu. Kerana sampai satu masa fitnah yang berleluasa ni diumpamakan seperti potong-potongan malam, kepingan-kepingan malam. Maknanya dia terlampau gelap, fitnah tersebut meliputi seluruh dunia ini seperti malam yang gelap. Yang mana pada ketika itu disebabkan fitnah yang terlampau banyak ni, sehinggakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahkan hadis ini mengatakan, yang dimaksudkan dengan Nabi menyuruh kita bersegera untuk beramal, kerana apabila datangnya fitnah tersebut, kita tidak ada masa, kurangnya masa kita
untuk kita beramal disebabkan fitnah yang terlampau berleluasa tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal, segeralah beramal. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita segera beramal sebelum fitnah tersebut meliputi seluruh dunia ini? Kerana pada ketika itu kita ni masa untuk kita beramal tersebut sudah kurang. Kita tak sempat untuk beramal. Itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang ni, dunia sekarang ni, kita boleh lihat, kita kaitkan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan masa tersebut pada ketika ini, sekarang ni. Kalau kita lihat sekarang ni, fitnah, ujian berleluasa, ujian yang Allah timpakan kepada kita satu tidak berhenti. Tak selesai lagi ujian yang pertama datang pula ujian yang kedua. Tak selesai lagi ujian pertama dan kedua, datang pula ujian yang ketiga. Berturut-turut ujian datang kepada kita. Sehingga kan kalau kita lihat sekarang ni, kita nak beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun ada kekangan. Ada perkara-perkara ibadah yang kita tak mampu untuk laksanakan pada ketika ini. Contohnya kalau kita lihat masa awal sebelum ni, disebabkan Covid ni, kita tak boleh pergi menunaikan haji. Itu salah satu bukti yang kita tak mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut disebabkan kekangan. Umrah kita tak boleh pergi. Itu satu fitnah, ujian kepada kita. Walaupun kita berkemampuan dari segi harta, tetapi kita tidak boleh melakukan ibadah tersebut. Itu fitnah, ujian kepada kita. Selepas reda sedikit, dibuka, boleh pergi umrah. Sekejap sahaja, dalam berapa bulan sahaja. Baru ni Menteri Umum kita tutup kembali. Start 8 hari bulan Januari dah tak boleh pergi. Tak boleh pergi balik menunaikan ibadah umrah. Ini fitnah, ujian kepada kita, umat Islam. Walaupun kita nak lakukan ketaatan tersebut, tetapi kita tidak dibenarkan. Kita tak boleh melakukan ketaatan tersebut. Yang sebelum ni kita bebas melakukan ibadah, melakukan ketaatan tersebut. Kita tidak dihalang. Yang penting kita mampu, ada kemampuan dari segi kewangan, keselamatan. Kita mampu untuk pergi, kita dibenarkan untuk pergi melakukan ibadah tersebut. Tetapi pada ketika ini, walaupun kita mampu dari segi kewangan, kita nak pergi, tetapi kita tidak dibenarkan. Tak dibenarkan, tak dibolehkan untuk melakukan ibadah tersebut. Ini satu fitnah, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW sebut tadi, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah yang meliputi seluruh alam ini. Kegelapannya seperti seolah-olah kegelapan malam, yang mana pada ketika itu seseorang tersebut ada kalanya pada pagi hari dia beriman, tetapi pada petang harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya pagi dia kufur kepada Allah, petang dia beriman kepada Allah. Maknanya pada ketika itu iman manusia terlampau rapuh sangat. Terlampau rapuh sangat. Sekejap dia beriman, sekejap dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apa?
disebabkan fitnah yang terlampau banyak, disebabkan fitnah yang terlampau meluas di seluruh dunia pada ketika itu. Itu peringatan daripada Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman, yang mana mungkin peringatan daripada Nabi Muhammad SAW tersebut ini adalah pada ketika ini. Kalau kita lihat dunia sekarang, pelbagai ujian, fitnah yang datang, ujian dari segi banyaknya berlaku bencana-bencana alam. Ini satu tanda fitnah akhir zaman, yang mana dunia terlampau hampir kepada pengakhirannya. Sebab Nabi Muhammad SAW sebut di dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilm wa taksuraz zalazil wa yataqarabaz zaman wa tadhharal fitan wa yaksural harj. Maksudnya tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkat ilmu, banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas, terzahirnya fitnah-fitnah, dan banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW sebut 1500 tahun, hampir 1500 tahun yang lalu, Nabi SAW telah sebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Antaranya apa yang Nabi Muhammad SAW sebut, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga diangkat ilmu. Diangkat ilmu. Diangkat ilmu ni bukan kitab tiba-tiba hilang, ataupun kitab tiba-tiba tulisan dia tiba-tiba hilang. Bukan itu yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu. Tetapi yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu ni iaitu dimatikan alim ulama. Orang yang berilmu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu. Bila Allah Subhanahu wa taala nak angkat ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan matikan para alim ulama, orang yang berilmu. Ini mungkin dah berlaku. Sebab kalau kita lihat sejak kebelakangan ni, ramai para alim ulama yang Allah Subhanahu wa taala ambil, Allah Subhanahu wa taala matikan. Ramai. Utamanya 2 tahun kebelakangan ni, berturut-turut para alim ulama meninggal. Kita tak perlu tengok di luar negara. Kalau kita tengok di luar negara lagi ramai. Kita tengok di Malaysia saja, dalam 2-3 tahun ni berapa ramai ulama telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berturut-turut. Kalau kita kenal para alim ulama, kita tahulah siapa yang meninggal 2-3 tahun kebelakangan ni, berturut-turut seorang meninggal. Yang paling terbaru yang insiden dekat Kedah, tak silap, Syekh Yahya, Tuan Guru Yahya Ash'ari, ulama di negeri Kedah, baru minggu lepas tak silap meninggal insiden kereta. Sebelum daripada tu Syekh Fahmi Zamzam, sebelum daripada tu Tuan Guru Haji Saleh. Ramai para alim ulama sejak kebelakangan ni dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala nak angkat ilmu. Bila Allah Subhanahu wa taala angkat ilmu, Allah Subhanahu wa taala matikan para alim ulama, maknanya kita hilang rujukan agama kita. Kita hilang rujukan agama kita. Kita akan semakin, bila kita hilang rujukan agama kita, kita semakin tidak ada panduan, dan kita mudah untuk tersesat daripada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, antara tanda kiamat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa dia? Banyaknya berlaku gempa. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita lihat setahun berapa kali gempa kat dunia ni. Setahun berapa kali berturut-turut gempa. Sampai sehingga kan kita ini dah tak kisah dah, kita dengar ada gempa, kita pun buat tak kisah, sebab bukan berlaku kat tempat kita, kat negara lain. Tapi terlampau kerapnya berlaku gempa tersebut, sehingga kan kita rasa dah biasa dah.
gempa, oh gempa, hari ini berlaku gempa dekat Indonesia, esok berlaku gempa kat negara lain pula, esoknya berlaku gempa kat negara lain pula. Maknanya boleh kata setiap bulan ada je gempa. Ini antara tanda dunia ini di akhirnya. Dunia ini telah dekat sampai ke pengakhirannya. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda yang lain, masa berlalu dengan pantas. Masa berlalu dengan pantas. Apa yang dimaksudkan dengan masa berlalu dengan pantas ini? Allah Subhanahu wa taala tarik keberkatan masa dalam kehidupan kita. Allah tarik keberkatan masa dalam kehidupan kita. Bila kita ini terlampau sibuk dengan dunia, lebih nampak dunia berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tarik keberkatan masa yang ada tersebut. Apa yang dimaksudkan Allah tarik keberkatan masa? Maknanya kita tidak ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya masa kita diperuntukkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita banyak disibukkan dengan dunia, sehingga kan kita tidak ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada masa kita berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sedikit sahaja. Itu pun kita melakukannya dalam keadaan mungkin terpaksa. Contoh solat. Solat ni Allah dah perintahkan kepada kita, kita lakukan disebabkan Allah perintah. Kalau kita tak lakukan, takut nanti di akhirat nanti kita diazab. Kita lakukan disebabkan Allah perintah kepada kita, dan kita takut kalau kita tak lakukan kita akan diazab. Dalam masa yang sama kita lakukan dalam keadaan kita malas, kita lakukan dalam keadaan kita terpaksa. Kalau solat kita nak cepat, solat dalam keadaan kita tidak khusyuk. Dalam solat pun kita masih lagi memikirkan tentang perkara dunia. Maknanya kita lakukan ketaatan tersebut dalam keadaan malas, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terburu-buru. Kita hanya lakukan perkara yang penting sahaja. Mana rasa tak penting, kita rasa perkara sunat, kita tinggalkan, rasa tak penting perkara tersebut. Ini menunjukkan buktinya Allah Subhanahu wa taala tarik keberkatan masa kepada kita. Ini yang dimaksudkan dengan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akhir zaman masa akan berlalu begitu pantas, yang mana kita tidak ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda yang lain terzahirnya fitnah-fitnah, banyaknya timbul fitnah di dunia ini, dan banyaknya pembunuhan. Ini semua ini dah berlaku pada zaman kita ni. Semua dah berlaku. Semua dah berlaku apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maknanya kita memang di akhir zaman dan kita hampir kepada hari kiamat tersebut. Tetapi ada setengah orang dia kata kita ni tak perlulah terlampau sibukkan sangat dengan sebut akhir zaman, nak kiamat dah. Kita teruskan je lah kehidupan kita macam biasa. Benda tu pun tak pasti lagi bila berlaku. Ini pandangan yang salah. Ada satu lagi pula, kita ini senantiasa memberikan peringatan tentang hari kiamat, akhir zaman. Dalam masa yang sama, kita hanya ditakutkan dengan perkara tersebut, tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, tetapi kita tidak diberikan persediaan, kita tidak membuat persediaan untuk menghadapi perkara tersebut. Ini pun satu perkara yang kurang betul. Yang sepatutnya kita dalam masa kita senantiasa beringat, kita ingat tentang hari kiamat, kita ingat tentang akhir zaman, kita ingat tentang kematian kita. Dalam masa yang sama kita juga buat persediaan. Kita buat persediaan menghadapi perkara tersebut. Itu yang sepatutnya.
Jangan kita hanya sekadar sebut sahaja kita di akhir zaman, kita ada akhir zaman, dunia nak kiamat, dunia nak kiamat. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak ada buat persediaan. Kita hanya takut dengan perkara tersebut, tetapi kita tidak ada buat persediaan. Itu suatu perkara yang tidak sepatutnya. Yang penting apa dia? Kita kena hadapi perkara tersebut dengan membuat persediaan, melakukan amal-amal yang sepatutnya kita lakukan di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah ini. Yang mana antara amalan yang sepatutnya kita perbanyakkan, kita hidup di akhir zaman ni, apa dia? Yang pertama, amalannya iaitu kita kena mantapkan iman kita, mantapkan akidah kita. Ini yang pertama. Apa yang perlu kita lakukan bila kita hidup di akhir zaman, di zaman fitnah, dunia penuh dengan fitnah ini. Yang pertama apa dia? Kita mantapkan akidah kita, kita kuatkan akidah kita. Kerana apa? Cabaran dan ujian yang paling besar di akhir zaman ni, di zaman ini adalah cabaran, ujian berkenaan dengan akidah. Akidah kita. Akidah ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kerana sekiranya akidah kita rosak, akidah kita tak betul, kita tak selamat di akhirat nanti. Sebab itu Nabi SAW sebut di akhir zaman nanti, seseorang tersebut pada paginya beriman, pada petangnya boleh kafir. Pada paginya kafir, pada petangnya boleh beriman. Maknanya terlampau rapuh akidah, terlampau rapuhnya iman pada ketika itu. Sebab itu kita perlu mantapkan akidah kita, kita kuatkan iman kita, betulkan akidah kita. Caranya macam mana? Caranya dengan kita senantiasa belajar menuntut ilmu berkenaan dengan akidah. Dalam Islam ini, 3 ilmu teras dalam Islam yang perlu kita, setiap daripada kita perlu mantapkan. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu akhlak. 3 ilmu ini setiap daripada kita wajib untuk kita khatamkan ataupun kita senantiasa mantapkan dalam diri kita. Yang pertama, kita kena mantapkan akidah kita, supaya bila akidah kita betul, akidah kita sahih, kita selamat daripada fitnah-fitnah ujian yang merosakkan akidah kita. Kerana apa? Kerana Dajjal ni di akhir zaman, apabila Dajjal muncul ni, apa ujian yang paling berat kepada umat Islam, orang yang beriman? Ujian yang paling berat adalah akidah. Akidah paling berat, yang mana Dajjal akan tarik umat Islam seramai mungkin untuk beriman kepadanya, percaya kepadanya, dan tinggalkan akidah yang betul. Dajjal akan datang di akhir zaman dengan membawa kesenangan, dengan membawa kesusahan, membawa syurga, membawa neraka. Siapa yang ikut Dajjal, dia dapat syurga Dajjal, dapat kesenangan, kemewahan, kemudahan. Siapa yang tak ikut Dajjal, dia akan dapat neraka Dajjal, kesusahan, kepayahan, pelbagai lagi kezaliman yang akan diberikan kepada orang yang tak nak ikut Dajjal. Siapa yang akan selamat daripada Dajjal? Orang yang mantap akidahnya, orang yang kuat imannya, orang yang kuat pegangannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah yang akan selamat di akhir zaman pada ketika Dajjal muncul. Sebab itu perkara pertama yang perlu kita lakukan di akhir zaman ini, kita mantapkan akidah kita. Pastikan akidah kita betul, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Akidah pun pelbagai. Ada yang akidah Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, pelbagai akidah. Kita kena pastikan akidah kita ini betul, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kita kena cari ilmu yang betul-betul mengikut ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang perkara pertama yang perlu kita lakukan di akhir zaman, mantapkan akidah. Seterusnya, apa yang perlu kita lakukan lagi di akhir zaman? Yang kedua, iaitu
kita senantiasa berdamping dengan Al-Quran. Sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Kerana apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam hadisnya, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekali-kali kamu tidak akan sesat, selama-lamanya kamu tidak akan sesat selagi mana kamu pegang dengan dua perkara ini. Apa dia dua perkara ini? Iaitu kitab Allah, Al-Quran, sunnah dan sunnah Rasulullah. Dua perkara ni kalau kita pegang betul, kita senantiasa ikut, Nabi Muhammad SAW jamin yang kita tidak akan sesat di akhir zaman. Sebab itu kita kena pastikan hidup kita ini senantiasa berdamping dengan Al-Quran. Cara macam mana kita nak damping dengan Al-Quran? Yang pertama mestilah kita kena belajar. Belajar membaca Al-Quran. Yang pertama kita kena betulkan dulu cara bacaan Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran pun tak betul, macam mana kita nak dapatkan ilmu Al-Quran lebih daripada tu? Pertama, pastikan bacaan kita betul. Seterusnya, kalau boleh hafal, kita hafal Al-Quran. Kalau kita tak mampu hafal Al-Quran, mungkin dah berumur, banyak sangat perkara lain yang masuk dalam fikiran kita, dalam otak kita ni. Bila nak masuk Al-Quran susah. Sebab bila dah berumur ni macam-macam dah masuk, dah penuh dah kita punya memori ni. Nak masuk Al-Quran mungkin susah. Kita pastikan anak-anak keturunan kita, anak-anak keturunan kita yang masih kecil, yang otaknya masih bersih, kosong lagi, kita masukkan dulu dengan Al-Quran. Kita pastikan anak-anak kita ini kalau boleh hafal Al-Quran. Kalau tak ke semua anak-anak kita hafal Al-Quran, sekurang-kurangnya ada di antara anak kita yang hafal Al-Quran. Kalau boleh semua anak-anak kita hafal Al-Quran, itu lebih bagus untuk kita menjamin generasi muda sekarang ni yang akan memimpin dunia pada masa akan datang ini, memimpin berdasarkan dengan Al-Quran. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Sebab itu daripada kecil kita pastikan anak-anak kita ini belajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Bila dah hafal Al-Quran, apa yang perlu kita lakukan dengan Al-Quran? Kita beramal dengan Al-Quran. Sebelum beramal, kita kena belajar berkenaan dengan Al-Quran. Apa yang dikehendaki oleh Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Seterusnya kita beramal, kita mengikut keseluruhan apa yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Bila kita dah beramal, kita perlu sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kita dah beramal, kita sampaikan kepada orang lain, supaya kita ajak orang lain juga supaya senantiasa berdamping dengan Al-Quran, ikut Al-Quran, bawa kehidupan Al-Quran bawa Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita seharian. Kerana bila kita senantiasa berdamping dengan Al-Quran, seperti yang Nabi Muhammad SAW janjikan, yang mana kita tidak akan tersesat di akhir zaman. Kita tidak akan tersesat di akhir zaman. Seterusnya, yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Antaranya di akhir zaman ni, kita kalau boleh kita hafal ataupun baca suratul Kahfi pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita baca surah Kahfi. Kalau kita boleh hafal, kita hafal. Kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan, siapa yang hafal 10 ayat awal surah Kahfi, dia dijamin selamat daripada fitnah Dajjal. 10 ayat awal, sikit saja, tak sampai satu muka pun, 10 ayat awal. Kalau boleh kita hafal. Sebenarnya dalam kita membaca suratul Kahfi, menghafal suratul Kahfi ni, yang paling penting sebenarnya, kita perlu juga untuk kita tadabbur suratul Kahfi tersebut. Bukan sekadar kita hafal, bukan sekadar kita baca.
tetapi kita tadabbur suratul Kahfi, kita ambil pelajaran, pengajaran daripada penceritaan di dalam suratul Kahfi tersebut. Apa yang diceritakan dalam suratul Kahfi? Allah SWT ceritakan di dalam suratul Kahfi tersebut tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Sebab apa Allah ceritakan kisah Ashabul Kahfi tersebut? Semua penceritaan dalam Al-Quran ada manfaat, ada pengajaran yang perlu kita ambil. Sebab tu kita perlu tadabbur. Jangan hanya sekadar kita baca sahaja tanpa kita perlu tadabbur. Kita tadabbur suratul Kahfi tersebut. Apa yang dikehendaki daripada suratul Kahfi tersebut? Sebab apa bila kita senantiasa amalkan suratul Kahfi, Nabi SAW janjikan yang kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Sebab tu kita kena tadabbur. Sebab apa? Dalam suratul Kahfi tersebut ceritakan tentang Ashabul Kahfi yang nak selamatkan akidahnya, akidahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia lari masuk di dalam gua dan Allah selamatkan dia, sehingga Allah tidurkan dia selama berapa? 300 tahun Allah tidurkan dia dan Allah boleh bangkitkan kembali. Itu akidah kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menidurkan seseorang tersebut sehingga 300 tahun dan bangun kembali seperti biasa, seolah-olah dia tidur hanya separuh hari. Dia rasa dia tidur separuh hari sahaja, tetapi dia dah tidur, Allah tidurkan dia selama 300 tahun. Jadi kita tadabbur suratul Kahfi tersebut, kita lihat ayat-ayat dia, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada suratul Kahfi tersebut. Seterusnya, perkara apa lagi amalan yang perlu kita lakukan di akhir zaman ini, iaitu antaranya kita perlu perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanyalah mana-mana ulama pun, kita tanya apa amalan yang perlu kita lakukan di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah ini, zaman yang penuh ujian ini, dalam keadaan kita tak mampu untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tak benar. Apa amalan yang perlu kita lakukan? Apa amalan perlu kita perbanyakkan? Antaranya iaitu kita perlu perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu pada pagi hari dan pada petang hari. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menjadikan hati kita ini tenang. Perkara yang perlu kita perbanyakkan di akhir zaman iaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang sia-sia. Contohnya masa yang ada kita habiskan dengan melihat handphone, melihat media sosial, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apa kata kita tukar masa yang kita gunakan kepada perkara yang sia-sia tersebut, kita tukarkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sudah tentu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni banyak, mana-mana boleh kita amalkan. Jangan yang penting jangan kita tak amal satu pun zikir. Ada ulama ni bagi tahu zikir ni yang utama. Ada ulama ni bagi tahu zikir ni banyak pahala. Ada ulama ni bagi tahu zikir sekian-sekian yang banyak pahala. Kita pun tak tahu mana nak amalkan, mana satu kan. Kalau kita tak mampu amalkan semua, kita amalkan sebahagian. Kalau kita boleh amalkan semua, itu lebih baik. Tapi kalau kita tak dapat amalkan semua, jangan kita tinggalkan semua. Yang penting dalam kehidupan kita seharian ini, kita jangan habiskan masa kita, ada sedikit pun masa yang kita habiskan dalam keadaan sia-sia. Kita penuhkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita perlu perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita istighfar yang panjang, kita istighfar pendek. Astaghfirullahalazim. Itu pun dah cukup untuk mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita perbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni,
Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan segala urusan kita. Seterusnya banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di mulut, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Sangat berat pahalanya di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia dua kalimah tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pendek je, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di mulut tetapi berat timbangannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ni. Kita tukar daripada kita senantiasa pegang handphone, kita tukar kepada kita pegang tasbih. Itu lebih baik, lebih utama, lebih bermanfaat, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, bila kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bila kita ikhlas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yakinlah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa jaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan segala urusan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh lepas ni, mana yang berat untuk zikir tu, berat zikir dengan tangan tu, cubalah cari mana-mana tasbih, beli kat mana-mana tasbih, cubalah pegang. Kalau rasa segan nak pegang, mungkin malu, orang kata dia ni warak sangat pegang tasbih ni kan. Mungkin pada awalnya malu. Sebenarnya kita tak perlu malu untuk melakukan perkara yang baik. Jangan kita malu kepada manusia dalam melakukan perkara yang baik. Tapi kalau kita malu di awalnya, tak apa, kita buat secara sembunyi-sembunyi. Kita yang penting benda tu ada pada diri kita. Kita simpan dalam poket kita senantiasa bawa benda tu. Mungkin pada awalnya kita malu, kita boleh bila bersendirian kita bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan bila kita dah biasa, kat mana-mana pun kita tidak segan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara amalan-amalan yang disarankan untuk kita lakukan di akhir zaman. Selain daripada itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa tunjukkan kepada kita yang benar itu benar, yang batil itu batil, kerana hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi petunjuk kepada kita. Sebab itu kita perlu perbanyakkan doa supaya Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada berbagai fitnah dan ujian di akhir zaman ini. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan lemah daripada diri saya, mohon maaf kalau terlebih masa, dan memohon maaf sekiranya ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pandukan diri kita ini ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Jadi sebelum saya tutup, sama-sama kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.